Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Umi dan Fatin. Baiklah, pada kali ini kami akan menceritakan tentang kisah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sebelum itu, jom kita ketahui biodata Sayyidina Ali. Nama sebenar Sayyidina Ali adalah Ali bin Abu Talib bin Abdul Muttalib. Beliau merupakan keturunan daripada Bani Hashim dan dilahirkan pada 10 tahun sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW di Mekah. Beliau juga adalah merupakan sepupu kepada Nabi Muhammad SAW dan juga orang kedua yang memeluk Islam selepas Khadijah binti Khuwailid, iaitu isteri kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu semua nak tahu, Sayyidina Ali merupakan khalifah keempat selepas Khalifah Uthman bin Affan dan memerintah selama 4 tahun. Beliau diberikan gelaran iaitu Abu Hasan. Kewafatan beliau disebabkan dibunuh oleh Abdul Rahman bin Muljam Al-Muradi. Mari kita teruskan dengan sumbangan Sayyidina Ali. Apa ya sumbangan beliau? Sumbangan yang pertama, beliau sanggup menerima jawatan khalifah dalam keadaan kegoyahan. Beliau sanggup menerima jawatan pemimpin tertinggi kerajaan Islam pada ketika itu, walaupun pada masa itu berlaku kegoyahan di mana bermulanya titik pertukaran politik negara Islam yang bercelaru apabila ramai pihak yang berebut untuk berkuasa dan menjadi seorang ketua. Malah, Sayyidina Ali bin Abi Talib telah berusaha bersungguh-sungguh sehingga dibunuh hanya kerana untuk mengekalkan keamanan dalam negara Islam yang telah dibina oleh junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menghentikan peperangan di antara umat Islam. Beliau juga bermati-matian dalam usahanya untuk mengekalkan kestabilan dan keharmonian negara. Misalnya, dalam satu peperangan saudara iaitu Perang Siffin. Walaupun tenteranya hampir mencapai kemenangan dalam peperangan tersebut, tetapi disebabkan ada dalam kalangan pihak musuh yang rela mengangkat Al-Quran, maka beliau sanggup menghentikan peperangan tersebut dan memulakan proses perundingan. Yang ketiga, membina markas tentera di Parsi dan Syria. Biarpun mengutamakan keharmonian dan kedamaian, Sayyidina Ali bin Abi Talib juga tidak melupakan soal pertahanan negaranya. Buktinya dapat dilihat bahawa beliau telah membina markas tentera di Parsi dan di sempadan Syria. Justru itu, kenapa kita perlu menjadikan Sayyidina Ali sebagai idola? Kita perlu menjadikan Sayyidina Ali sebagai idola kerana beliau sanggup berkorban. Hal ini kerana beliau mengorbankan dirinya demi agama untuk tujuan yang mulia. Beliau menggantikan Nabi Muhammad SAW di tempat tidurnya ketika orang-orang kafir ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sikap keberanian. Sayyidina Ali terkenal dengan sifat beraninya. Hal ini disebut dalam banyak buku biografi dan Al-Maghazi. Ini juga termasuk konfrontasinya dengan musuh. Semasa Perang Khaybar, Ali mencabar murhib Yahudi dan membunuhnya. Di Perang Khandaq, beliau bertengkar dengan Amr bin Abdul Wud yang terkenal dan berani dari suku kaum Quraisy. Dengan kepahlawanannya, Sayyidina Ali berjaya menewaskannya sehingga mati. Kita teruskan dengan apakah berkaitan sikap Sayyidina Ali terhadap personaliti seorang guru. Sebagai bakal seorang guru pendidikan Islam,
Kita mestilah menanamkan sikap keberanian di dalam diri dalam melaksanakan perubahan dan mempunyai daya kreativiti serta inovasi yang tinggi mengikut perkembangan teknologi semasa dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran supaya dapat memberikan kesan yang efektif kepada para pelajar. Selain itu, sebagai bakal seorang guru juga, kita perlulah berani dan mempunyai kekuatan yang tinggi dalam mengatasi masalah yang dihadapi di sekolah seperti masalah disiplin para pelajar dan lain-lain. Akhir sekali, salah satu peranan guru yang amat penting ialah guru haruslah berkorban masa dan tenaga untuk mendidik para pelajar. Bagi semua guru, pendidikan seseorang sungguh penting. Oleh itu, mereka mengambil masa untuk mendidik murid-murid. Dengan berbuat demikian, maka semua murid akan menjadi berpendidikan serta cermelang dalam kehidupan. Jadi, setelah kamu semua mengetahui dan mendengar tentang perkongsian kisah Sayyidina Ali bin Abi Talib, dapat disimpulkan bahawa kita mestilah berani dalam menegakkan kebenaran di mana sahaja kita berada demi keadilan semua orang. Seterusnya, kita juga haruslah menerapkan di dalam hati agar mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya melebihi diri sendiri dan juga sedia berkorban kerana Allah Subhanahu Wa Taala.